Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Salah satu isu yang menimbulkan kekeliruan dalam pemikiran umat Islam adalah apa yang dikatakan sebagai amalan zikir menari. Jadi bunyi pun dah tak cantik kan, menari ni biasanya ada kaitannya dengan maksiat. Majlis tari menari, tiba-tiba ibadah, zikir itu ibadah dikombin dengan sesuatu yang membawa konotasi maksiat. Zikir, ibadah campur menari, maksiat. Jadi kita, apapun sebelum kita melihat kepada hukum dan kedudukannya, perlu ada tasawur, perlu ada bayangan yang tepat tentang sesuatu amalan. Yang lebih tepat adalah isu bukan zikir menari, kerana kalau memang betul-betul tarian apa ke, dia kombinkan dengan zikir, itu dibimbangi melakukan istihza, bermain-main dengan agama ataupun talak, ataupun macam kita katalah sembahyang sambil menari misalnya. Cuma zikir ni dia lebih ringan. Kalau sembahyang tak boleh kita itu berjalan, tak boleh kita itu bergerak banyak. Zikir dia lebih longgar, tapi masih lagi ibadah. Maka deskripsi yang lebih neutral adalah isu menggerakkan badan ketika berzikir. Kalau kita menggerakkan badan ketika berzikir dan kita berzikir itu sambil duduk, tak nampak macam menari pun. Tapi kalau kita menggerakkan badan itu ketika berzikir dalam keadaan berdiri, yang itu yang selalu orang nampak pelik, macam mana bergoyang-goyang macam ini. Jadi itu yang kita nak bincang pada pagi ini, hukum menggerakkan badan ketika berzikir. Soalan, bolehkah menggerakkan badan ketika berzikir, umpamanya menggerakkan badan atau kepala ke kiri dan ke kanan? Biasa orang berzikir, kepala dia bergerak ke kiri dan ke kanan, atau badan dia sendiri bergerak. Jawapan, ia tidak dilarang dalam agama. Bukannya satu perkara yang wajib, tidak. Boleh saja berzikir diam, tak ada masalah. Tak payah bergerak, boleh. Tetapi tidak juga dilarang kalau orang itu bergerakkan badannya ketika berzikir. Mana dalil? Pertama, dalil umum daripada ayat suci Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala memuji orang yang berzikir dalam segenap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ada sambungan lagi tu dalam kitab ni, dia berhenti kat situ saja. Ada sambungan lagi daripada ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tiga keadaan.
iaitu mereka yang zikir akan Allah Ta'ala hal keadaan mereka itu berdiri dipuji, wa qu'udan hal keadaan mereka itu duduk juga dipuji, wa ala junubihim hal keadaan mereka itu di atas lambung-lambung mereka, yakni dalam keadaan berbaring. Dalam setengah kitab tafsir diterangkan maksud berdiri, duduk dan berbaring ini adalah fi kulli halin, berarti zikir itu dituntut dalam segenap keadaan. Jadi manusia ni biasanya salah satu daripada 3 keadaan ni. Kalau kita tak berdiri, ya kita duduk. Kalau kita tak duduk, ya kita baring. Dah tak nak baring, berdiri balik. Tak, biasanya inilah keadaan salah satu daripada 3 ini. Manusia itu berada pada posisi tersebut. Maka apabila disebut ketiga-tiga ini, maksudnya segenap keadaan itu kita dituntut supaya berzikir. Ada ke keadaan yang lain daripada 3 ni? Berlari dalam keadaan berdiri, duduk payah nak berlari. Saya boleh bayangkan satu keadaan yang dan bukan salah satu daripada 3 ni adalah keadaan free fall. Orang yang parachute tu, bila dia lompat daripada kapal terbang, nak kata dia berdiri tak? Duduk pun tidak, kan? Nak kata berbaring, kadang tak berbaring, dia tegak je, kan? Saya bayangkan begitulah, kan? Tapi masih lagi kalau dalam keadaan free fall itu dituntut kita berzikir. Tak berarti kamu tidak dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan berbaring, maka kamu tak termasuk dalam ayat, tidak. Maksud ayat ini dalam segenap keadaan kita itu berzikir. Bahkan kalau free fall tu lah hidup berzikir, mana tahu kan parachute tak terbuka ke na'udzubillah. Jadi ini dalil yang pertama. Berarti zikir itu dituntut dalam segenap keadaan. Dalam keadaan kita itu diam, tak menggerakkan badan. Dalam keadaan badan kita bergerak juga, tidak ada larangan untuk kita berzikir. Bahkan ini ambil daripada pergerakan sahabat Nabi ketika berzikir. Dalam hadis Al-Imam Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Fudail bin Iyad rahmatullah alaihima, sesungguhnya beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha tamayadu kama tatamayadu syajaratu birrihil asifi ila amamin summa taraja'a ila wara'in. Ini cara berzikir yang dilakukan oleh para sahabat. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berzikir akan Allah Ta'ala, tamayalu, mereka itu bergerak-gerak badan mereka. Bergerak macam mana tu? Diberi gambaran lagi. Seumpama bergoyangnya pohon dengan sebab tiupan angin yang kencang. Kita lihat pokok kalau ditiup oleh angin, dia bergoyang. Ila amamin, ke arah depan. Summa taraja'a ila wara'in, kemudian ke arah belakang. Jadi itu hal keadaan sahabat Nabi ketika berzikir, menggerakkan badan mereka. Dan ini sebenarnya satu perkara yang natural kepada manusia. Dia badan itu menghayati apa yang dia sedang sebutkan. Bahkan kita baca Quran pun kadang baca Quran, siapa suruh goyang? Tak ada. Kita menghayati. Kalau diam tu kadang-kadang tertidur ya. Bila kita bergerakkan badan itu, kita ada menghayati. Bahkan orang yang ahli muzik lagi lah, dengan muzik badan dia bergerak-gerak, kaki bergerak, ya. Tak boleh ke diam, boleh, tapi dia menghayati. Cuma muzik itu isu lain lah. Sekarang ni ceritanya menggerakkan badan ketika berzikir, yang diistilahkan oleh sebahagian sebagai zikir menarinya. Tapi kalau kita sebutkan tadi, kalau memang betul-betul dia menari ronggeng ke, dia berapa ke, dicampur-campurkan dengan zikir, itu memang ada elemen bermain-main dengan agama, itu dilarang. Ataupun dengan alat muzik yang diharapkan, kemudian dia berzikir, ya. Itu ada elemen mencampur adukkan perkara maksiat dengan perkara ibadah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menggerakkan badan. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi bayani adilatis sufiyah,
Mausu'ah ni kalau kita terjemah adalah encyclopedia yang ditulis oleh Syekh Yusuf, lepas itu dinamakan Yusufiyah. Tujuannya apa? Fi bayan adillatis sufiyah. Tujuan untuk menerangkan dalil-dalil ahli sufi. Dalam amalan mereka, mereka buat macam ni, apa dalil? Mereka beramal macam ni, apa dalil? Jadi ini satu mausu'ah, satu rujukan yang sangat baik. Beliau telah menyenaraikan 9 hadis yang menunjukkan boleh menggerakkan badan ketika berzikir. Jadi kalau yang tak nak gerakkan pun tak ada masalah. Tapi kalau sampai nak mengharamkan atau menyesatkan orang yang berzikir dengan menggerak-gerakkan badan ini bercanggah dengan dalil. Kemudian dalam memahami dalil, tentulah kita itu mahu merujuk juga kepada kefahaman para ulama. Maka pendapat ulama dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah, Al-Alamah Abdul Hayy Al-Kattani rahimahullah ta'ala berkata, ghayatul ruqsi indal qaum, yang dikatakan menari di sisi ahli sufi itu zikrun min qiyam, sebenarnya adalah zikir dalam keadaan berdiri. Sebab dia takut orang awam ni bila dengar menari, bayangan dia menari yang dilihat dekat disko, dekat kelab malam. Jadi dia terangkan dahulu kemuncak daripada apa yang dikatakan menari di sisi ahli sufi itu sebenarnya hanyalah zikir dalam keadaan berdiri, bukan menari-menari yang kita sebutkan tadi, bukan. Habis berzikir dalam keadaan berdiri itu boleh ke? Lalu diterangkan wahwa masyru'un binafsil Qur'anil Karim. Berzikir dalam keadaan berdiri itu satu perkara yang disyariatkan dengan nas Quran. Mana bukan dengan jalan kias dengan sumber-sumber hukum yang lain. Tidak, dengan sumber hukum nombor 1 sekali. Zikir berdiri itu adalah sesuatu perkara yang masyru'. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ila akhir ayat. Itu selesai bab berdiri. Sepatutnya ikut nas Al-Quran, mungkin orang kata diri kan, kenapa nak gerak-gerak badan pula? Diri je. Berdiri okeylah, kami tak ada masalah. Yang kami komplain ni sampai bergerak-gerak badan itu. Baik. Wa tamayudu wal ihtizazu manqulun anis sahabati. Jadi yang menghayati ataupun menunjukkan bagaimana ayat Al-Quran itu diamalkan adalah para sahabat. Mereka kan murid-murid Nabi. Ayat Quran hanya sebut berdiri. Jadi kalau diam pun berdiri, menggoyangkan badan juga masih berdiri. Jadi bila sahabat mereka berzikir itu, mereka sendiri ada tamayu, bergoyang, ihtizaz, bergetar, maka itu dinakal daripada para sahabat, menunjukkan bahawa perbuatan ini tidak haram. Kalau haram, tentulah ada di kalangan sahabat yang melarang, yang mencegah. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim yang kita sebutkan tadi daripada Al-Fudail bin Iyad rahmatullah alaihima, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha tamayalu. Macam tadilah, sahabat-sahabat Nabi apabila mereka zikir akan Allah Taala, mereka itu bergerak-gerak badan mereka seumpama sepohon pokok yang bergoyang ditiup oleh angin yang kencang, kadang-kadangnya ke hadapan, kemudian mundur semula ke belakang, patah balik ke belakang. Baik. Antara para ulama yang membolehkan menggerakkan badan ketika berzikir, mereka termasuklah Al-Imam As-Sayyid Al-Kabir Ahmad Al-Rifai, ulama ahli sufi. Demikian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kita tahu terkenal dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Al-Imam Khairuddin Ar-Ramli, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayyuti, Al-Allamah Ibn Jauzi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Safarini Al-Hambali, Al-Imam As-Sayyid Abu Madian, Al-Syekh As-Sanusi, Al-Allamah Al-Kattani, Ibn Layun At-Tartibi, Al-Allamah Ibn Abidin, Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, Syekh Muhammad Sa'id Al-Burhani, wa ghairuhum kathir rahmatullah alaihim ajma'in. Maknanya tak sedikit para ulama yang membenarkan zikir dengan menggerakkan badan, zikir sambil berdiri dan sebagainya. Cuma peringatan untuk menjaga hal keadaan masyarakat, memang ada kaedahnya
meraihkan urus setempat, meraihkan kebiasaan masyarakat. Kerana manusia ni dia ada satu reaksi yang kurang positif melihat sesuatu yang dia tak biasa lihat. Bahkan dalam bahasa Arab ada disebutkan kaedah an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Itu sifat manusia. Mungkin kalau dalam bahasa manajemen dia panggil resistance to change. Nak buat perubahan, initially manusia akan resist. Dia tak mahu. Dia ada comfort zone dia. You nak buat macam lain, kami rasa tak selesa. Sebab itu dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau menakalkan daripada Al-Imam Ibn Aqil dalam kitab Al-Funun, kaedah dalam berinteraksi dengan masyarakat adalah la yanbaghi al-khuruj an adatin nas illa fil haram. Tak sepatutnya kita buat berbeza daripada kebiasaan manusia kecuali kalau kebiasaan manusia itu benda haram. Ada kita terpaksa tinggal. Tapi kalau kebiasaan dia tidak haram, kita raihkan. Contoh mudah lah, saya tak tahu. Setengah surau atau masjid mereka letak so-called jam arah kiblat, jam ikut putaran tawaf. Itu kalau ikut kaedah tu tak saya kira, sebab manusia tak biasa. Pun tak ada tuntutan kita mesti jam ikut pusingan tawaf. Jam kan nak tengok waktu. Jadi kalau tawaf tu memang kita kena ikut macam itu. Tak boleh kita tawaf terbalik, sebab itu ibadah. Jam orang dah biasa tengok begitu, tiba-tiba kita ubah jadi the other way around, kan susah orang nak tengok. Itu contoh. Saya menggerakkan badan tu sesuai kalau kita berfikir dengan banyaklah. Sebab kalau kita duduk bersekunya macam tu, darah kita pun tak gerak. Betul. Jadi bila kita sekolah tahfiz, kita tengok baca buku itu Quran. Betul. Lain daripada orang. Tapi kalau kita tengok dekat Turki, dia punya gerakan lagi dahsyat. Dia panggil hadrah kan, macam nak perang pun ada, ya? Dan memang orang Turki zaman Utsmaniyah dulu yang berperang, yang apa semua tu, mereka memang mengamalkan tarikat, memang ahli zikir. Cuma kita ni ada kecenderungan benda-benda tu kita tak biasa, kan? Jadi itu yang saya cuba nak lilitkan. Yang zikir-zikir yang tak biasa itu kan, jangan diamalkan di khalayak lah. Sesama kumpulan kamu silalah berzikir macam itu, dan tak perlulah kamu buat di tempat kamu dan rakam sebar pula di Facebook. Sebab orang yang tak biasa ni dia akan jadi pelik. Tapi dari segi ilmu tak ada masalah kita terus terangkan pada orang ramai ini hukumnya, ini hukumnya. Cuma dari segi kebiasaan, jangan kata zikir berdiri lah. Zikir berbaring pun, dua imam kita lepas sembahyang terus baring berzikir subhanallah, subhanallah, mau kecup juga seminggu. Apa imam kita ni? Sakit sangat ke, letih sangat ke, ya, sampai zikir berbaring. Padahal tak salah asalnya, boleh zikir berbaring. Tapi tak biasa orang zikir berbaring bila menjadi imam di khalayak ramai. Kalau di rumah dia mungkin setakat semayang dengan isteri, abang penatlah baring subhanallah, subhanallah, tak ada masalah. Begitu. Betul ya, kalau zikir lama tegak je, mau krem juga kita, ya. Dan memang itu natural sebenarnya, kita menghayati alunan zikir. Cuma orang-orang tarikat biasanya dia ada pergerakan yang seragam. Cara dia berzikir itu untuk lebih sistematik lagi. Tapi secara umum dibenarkan menggerakkan badan ketika berzikir berdasarkan dari ayat suci Al-Quran, amalan para sahabat dan pendirian para ulama. Baik. Selesai. Kalau tak ada lagi isu, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu membaca surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia atau di dalam majlis. Tak tahu lah, ada sebagian orang Islam ni dia macam allergic dengan Yasin, seolah-olah surah Yasin itu bukan ayat Quran. Ada saja nak komplain, dia panggil, kalau di Indonesia dia panggil Yasinan. Ada saja yang nak komplain majlis-majlis Yasinan ni tak ada dalil lah, hadisnya dhaif lah, ya. Padahal secara umum membaca Al-Quran itu disunatkan, ya. Setiap huruf itu kan dapat 10 pahala, ya. Alif Lam Mim 3 huruf, bukan Alif Lam Mim 1 huruf. Semua orang tahu Yasin dia 2 huruf, dapat 2 pahala di situ.
Jadi dimaksudkan di sini untuk membuang kekeliruan ini. Soalan, bolehkah membaca surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia? Bahkan orang tu dah meninggal dunia misalnya, boleh tak dia dah meninggal dunia, jenazah dia terbaring, kita duduk baca Yasin? Atau dalam majlis tertentu? Jawapan, para ulama membolehkannya. Para ulama membolehkan tentulah berdasarkan kajian mereka. Antara kajian yang mereka lakukan kaitan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam An-Nasa'i daripada Ma'qil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'u Yasin inda mautakum," ataupun ala mautakum. Bacalah surah Yasin ke atas orang yang mati di kalangan kamu. Itu asal makna dia. Mauta ni maksudnya orang mati. Jadi difahami juga oleh para alim ulama, termasuklah mauta ni orang yang hampir meninggal dunia. Nazak, orang yang nazak juga boleh diikhlaskan sebagai mauta. Cuma ada sebahagian umat Islam, dia boleh terima, kata dia, baca Yasin untuk orang yang hampir meninggal dunia berdasarkan hadis tadi. Dan difahami daripada hadis yang lain, yang bila Nabi SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan oleh kamu orang yang mati di kalangan kamu tu kalimah la ilaha illallah. Jadi difahami bukan orang yang mati. Talqin di sini maksudnya kita ajar. Kita kata sebut la ilaha illallah, itu maksud talqin. Jadi kalau dah mati, kita tak ajar lagi. Jadi maksud mauta dalam laqinu mautakum ni, talqinkanlah, ajarkanlah la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Orang yang sedang nazak tu kita ajar dia, kita talqinkan dia supaya dia sebut la ilaha illallah. Sebab dengan la ilaha illallah tu menjadi akhir kalam dia, ada indikasi daripada hadis Nabi SAW, orang ini akan masuk syurga kalau akhir kalam dia adalah la ilaha illallah. Jadi difahami daripada kalimah mautakum dalam hadis tadi, bahawa mautakum merangkumi orang yang hampir mati juga. Cuma ada setengah orang dia kata, oleh itu kalau dah mati tak payah baca Yasin. Tak betul juga. Kerana mautakum zahirnya maknanya yang dah mati. Bila kita terima yang hampir mati termasuk, tidak menafikan yang sudah mati itu juga termasuk dalam yang dituntut kita membaca Yasin bagi mereka. Jadi di sisi kita, yang hampir meninggal dunia juga kita bacakan Yasin, yang telah meninggal dunia juga kita membaca Yasin kepada mereka. Orang yang sakit kita baca surah Al-Insan. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Mungkin ada. Mungkin yang mencadangkan itu sama ada dalil tertentu yang dia tahu, ataupun berdasarkan pengalaman dia, orang sakit baca surah Al-Insan. Tapi secara umum baca ayat Quran apa pun bagus. Di sisi orang sakit, di sisi orang nak meninggal, baca ayat Quran itu bagus. Tapi saya secara pribadi surah Al-Insan itu saya tak tahu apa dalil dia ataupun apa pandangan ulama. Jadi wallahu a'lam, saya tak pasti. Tapi kalau Yasin tadi ada dalil yang jelas lah. Kalau orang sakit mungkin kita boleh baca apa-apa saja. Tapi yang fokus ini adalah orang yang hampir meninggal dunia atau orang itu telah meninggal dunia. Ada sanggaran daripada hadis Nabi SAW menuntut supaya kita membaca surah Yasin. Surah Al-Insan, wallahu a'lam. Kalau ada maklumat kemudian dah daripada hadis ke atau daripada cadangan ulama ke, nanti kita beri maklum. Kemudian termasuklah dalam hadis juga membaca Yasin di kuburannya. Sebab orang yang telah meninggal dunia itu juga dinamakan mautakum. Conclusionnya, taklah sampai bila kita terima kalimah mautakum itu merangkumi orang hampir mati, maka kita mesti tolak orang mati daripada makna mautakum. Sedangkan itu makna yang asal dia. Mauta maknanya orang yang telah mati, merangkumi juga orang yang hampir meninggal dunia. Dalam hadis Ma'qil bin Yasar tersebut juga disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hati pada Al-Quran.
Jadi ada orang berdiri nak mempertikaikan ini hadis doknya dan sebagainya, tak ada masalah. Ini hanya cerita kelebihan surah Yasin. Sedia maklum di kalangan para ulama, kalaupun hadis doknya cerita tentang kelebihan, diterima. Bukan nak tetapkan hukum baca Yasin dah pasti sunat. Kita nak sabitkan hukum baca Yasin dengan hadis doknya, tak perlu. Hukum baca Yasin pasti sunat. Cuma ada tak kelebihan surah Yasin? Ada. Apa dia? Dia ibarat hati kepada Al-Quran. Kalaupun hadis dhaif pun tak ada masalah. Cerita tentang kelebihan. Dan apa lagi kelebihan surah Yasin? La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirata illa ghufira lahu. Ini salah satu kelebihan membaca surah Yasin adalah pengampunan dosa. Kita kadang hidup jadi susah, jadi apa? Dengan sebab berbadan dosa yang kita masih tanggung lagi. Jadi kalau dosa itu diampunkan oleh Allah, senang ya, ringan tanggungan kita. Salah satunya, tidaklah seseorang lelaki termasuklah wanita membaca surah Yasin dengan tujuan mendapat ridha Allah dan mendapat bahagia negeri akhirat, kecuali Allah mengampunkan baginya dosa dia. Itu fadilah. Wa qra'uha ala mautakum. Maka hendaklah kamu baca surah Yasin untuk orang yang mati di kalangan kamu, maksudnya orang yang hampir meninggal dunia, dan boleh juga dibacakan untuk orang yang telah meninggal dunia. Baik, pendapat ulama di dalam kitab Awdahu Ma'ani Ahadits Riyadhis Shalihin menyebutkan bahawa bacaan surah Yasin untuk yang sedang mendekati ajal, ini dari segi hikmah dia, akan menjadi bekal kepadanya seperti keadaannya membawa susu dalam perjalanan. Ini bayanganlah ya. Kalau dah nak meninggal dah tak boleh bawa bekal lagi. Jadi amal-amal bacaan Al-Quran ini dah menjadi bekal. Surah Yasin pada dasarnya dapat dibaca untuk seseorang setelah meninggal di rumah, atau malah boleh dibaca di berkuburan. Wallahu a'lam. Selesai. Kita masih ada waktu ya. Waktu kuliah subuh sampai 10 minit selepas syuruk. Ini bantuan Bantuan untuk kuliah subuh berhenti 10 minit lepas syuruk ni, syuruk kan. So dalam 7:18 insya-Allah saya akan berhenti. Jadi kita masih ada masa untuk masuk ke bab yang ke-10 berkaitan tentang kematian. Kalau ada sebarang soalan dahulu tentang yang kita bincang tadi. Tapi sebenarnya tak, ayolah buatkan pada orang dulu, orang kampung, orang tu dia bila tahlil tu, gerakan itu kepala. Tapi bagi saya pun kadang kepala tak bergerak. Begitu di kampung, walaupun tubuh bunyi, kepala tu boleh jalan di mana-mana. Tapi kalau kepala tu bergerak, dia tak akan jalan di mana-mana. Dia ada penghayatan lah. Bagi saya lah. Betul. Bagi saya. Cuma kadang orang, setengah orang dia agak sensitif dengan istilah kita apa, saya dengan orang tua dulu, dia kata kamu ni ikut amalan nenek moyang kan. Padahal ya, ikutan amalan nenek moyang kita tak sama. Dia bayangkan macam nenek moyang orang kafir. Dia kata kamu ni macam ikut nenek moyang saja. Nenek moyang kita beramal ada dalil. Jadi bila kita ikut amalan nenek moyang yang bersandar pada dalil, tak ada masalah. Yang dikeji dalam Al-Quran itu adalah yang ikut amalan nenek moyang secara membuta tuli. Kan orang kafir bila didakwah jangan sembah berhala, dia tak nak, sebab dia kata haza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah yang kami dapati nenek moyang kami dia buat. Jadi kamu suruh tinggal kamu tak mau. Ini amalan tradisi nenek moyang kami. Kalau macam tu terkeji. Semata-mata amalan nenek moyang diikut tanpa ada dalil, bahkan bercanggah dengan dalil akli. Akal pun tak ada terima berhala itu Tuhan. Tapi ada setengah umat Islam sendiri, bila kita kata nenek moyang kita dulu pun zikir gerakan kepala semua, dia nak didik dengan yang kafir tadi. Tak sama kan? Yang amalan nenek moyang kita, mereka beramal ada sandaran dalil, hadisnya ada, amalan sahabatnya ada. Jadi berbeza di sini. Ada anak dulu yang katakan saya ibu
untuk membuai dia supaya dia tidur. Boleh ke tidak? Boleh ke penjelasannya? Dan dengan kata baik, soalannya adalah kita ada anak atau cucu ya. Biasanya yang masih kecil lah, yang baby. Jadi kita nak bagi dia tidur, kita buaikan dia itu dengan lantunan zikir. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pertama memang bagus kerana zikir itu bila-bila masa. Sama ada kita sedang nak tidurkan anak, sama ada kita sendiri nak tidur, kita berzikir dahulu. Yang risikonya cucu belum tidur, datuk ni dah tidur. Tapi dari segi hukum memang boleh. Dan daripada sudut bagusnya adalah telinga dia, telinga baby itu biasa mendengar lantunan zikir. Kalau kita ambil misalnya panduan daripada sunnahnya azan baby yang baru lahir, maknanya kita dah boleh ambil pengajaran di situ. Bayi ni elok kita dengarkan lantunan-lantunan nama-nama Allah ya. Kan dalam azan tu ada kita sebut Allahu Akbar, ada sebut syahadat. Lebih-lebih lagi la ilaha illallah ni kan kalimah tauhid. Jadi dia biasa dengar, moga-moga di situ ada kebaikan dan kita sendiri dapat pahala zikir daripada kita nyanyi lagu Piramli dan sebagainya ya. Mungkin dia akan tidur juga, tapi yang lebih baik adalah zikir-zikir tadi. Ada yang sebut subhanallah, alhamdulillah, ada juga. Cuma biasanya lah risiko nak tidurkan cucu dengan zikir ni, biasanya yang nak menidurkan tu tidur dulu. Itu biasa berlaku. Jadi segi hukum tak ada masalah, bahkan baik. Baik, so next tentang kematian. Isu yang sangat popular yang dijadikan punca untuk berbalak, untuk melabelkan umat Islam sebagai ahlul bid'ah dan sebagainya adalah isu kenduri tahlil atau dikenali sebagai kenduri arwah. Macam mana isu orang yang mengadakan majlis tahlil, hari ketiga buat tahlil, hari ke-7 buat tahlil, hari ke-20, hari 40, bahkan hari ke-100 ya. Apa pandangan Islam tentang amalan ini? Ia perlu dijawab dengan melihat beberapa perkara. Pertama, melihat pada sudut jamuan dulu. Kan dia ada pencampuran aktiviti kat situ. Ada aktiviti jamuan satu, ada aktiviti zikir. Jadi setiap satu tu ada hukum dia. Jadi boleh atau tidak buat jamuan selepas kematian? Ada panduan, ada indikasi bahawa perkara itu dibenarkan. Iaitu hadis diceritakan oleh sahabat Nabi, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami itu keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, iaitu nak uruskan jenazah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal qabri yusil hafira. Jadi saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia itu berada di sisi kubur, bagi panduan kepada orang yang akan dikubur tu. Nabi bagi arhad, ausih min kibali rijlaihi, bagi luas sikit di sebelah kaki mayat ni, luaskan sikit lubangnya. Nabi bagi panduan kepada orang yang akan dikubur. Wa ausih min kibali ra'sihi, diluaskan sikit bahagian kepala ni. Falamma raja'a, apabila bagi dia selesai daripada menguruskan berserta dengan masyarakat menguruskan jenazah, istaqbalahu da'i imra'atin, datanglah seorang orang yang menjemput bagi pihak seorang perempuan. Perempuan ni siapa? Ada sebagai ulama mengatakan adalah isteri kepada si mati. Ada yang mengatakan takkan mungkin juga perempuan lain ya. Yang penting lepas daripada ke bumi jenazah ni ada jemputan untuk makan. Faja'a waji'a bit-ta'am, lalu bagi dia berhadirlah kepada jemputan dan dibawa makanan. Fawadha'a yadahu, lalu Nabi SAW meletakkan tangan bagi dia kepada makanan. Summa wada'al qaum fa'akalu. Jadi orang lain bila nampak Nabi SAW dah letak tangan nak makan, yang lain pun teruslah makan. Fanazara abauna Rasulullah SAW yalu luqmatan fi famihi. Jadi bapa-bapa kami, maknanya yang riwayat hadis ini adalah anak kepada sahabat, melihat Nabi SAW mengeluarkan makanan daripada mulut baginda. Summa qala la ajidu lahma syatin ukhidat bi ghairi idni ahliha. Jadi Nabi SAW tak jadi makan, bukan sebab ni kenduri arwah ataupun ini jamuan kematian, bukan. Tapi Nabi SAW dia beritahu
bahawa kambing yang dijadikan masakan itu rupanya diambil tanpa izin tuan dia. Jadi diberitahu pada Nabi SAW melalui jalan wahyu, Nabi keluarkan balik. Lalu wanita itu menerangkan, ya Rasulullah, ini arsaltu ilal baqi yashtari li syatan. Saya telah menghantar satu orang ke Baqi untuk membeli kambing, tapi tak ada, habis stok. Kambing tak ada. Lalu saya pun bagi tahu kepada orang tadi, cuba tanya jiran sebelah tu sebab dia ada beli kambing. Saya nak belilah kambing dia sebab nampak jamuan ni. Lalu saya pun hantarlah harga dia nak beli. Rupa-rupanya jiran tu tak ada. Bila jiran dia tak ada, isteri dia yang bagi. Isteri dia bukan pemilik kambing, jadi bukan tuan jual, tak sah. Bila tak sah tu, maka Nabi SAW kata, kalau macam tu daripada membazir, ambil makanan tadi tu bagi makan kepada tawanan perang, orang-orang kafir yang dah jadi tawanan tu, bagi mereka makan. Sebab kita orang Islam tak boleh makan makanan yang macam ini. Tuan dia tidak menjual, orang lain yang jual. Tapi dia ambil pengajaran daripada sini, tak ada masalah. Cuma mereka keliru di sini adalah, kata mereka yang sunnah adalah kita bagi makan kepada keluarga semati. Yang mereka kata itu betul sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi berpesan, ij'alu li ali Ja'farin ta'ama. Hendaklah kamu buat makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far ni siapa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Abu Talib, meninggal dunia dalam peperangan, mati syahid. Jadi Nabi SAW bagi panduan, buat makanan untuk keluarga dia, sebab keluarga dia itu dah jadi sibuk ya, dengan nak urus kematian, dengan sedih. Kalau orang buat makanan itu meringankan beban. Tetapi tidak automatik berarti kalaulah keluarga semati secara sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada bebanan, buat makanan sedekah pada orang ramai, tidak dihalang oleh hadis tadi. Hadis tadi tujuannya nak meringankan beban si mati. Bahkan dalam fatwa ulama Saudi sendiri, kalaulah makanan dah jadi terlampau banyak sehingga membebankan keluarga tu, semua datang pun bawa makanan, keluarga tu tak tahu dah letak kat mana, nak makan memang tak habis dah, maka hilang sunat. Kerana sunat itu sunat yang ada illah, ada asas dia. Apa asas dia? Meringankan beban keluarga si mati. Jadi kalau asas itu dah tak ada, makanan jadi terlalu banyak, keluarga si mati terbeban, tak tahu nak simpan kat mana, maka hilang hukum sunat. Jadi sama juga, bila keluarga si mati itu dia merasa satu kelegaan kepada dia, bila dia sedekah bagi pihak si mati dan orang makan, dia rasa gembira, maka itu juga dibenarkan. Mana tidak ada talazum. Tidak mesti oleh kerana Nabi suruh buat makanan kepada keluarga si mati, maka keluarga si mati haram buat makanan pada orang lain. Tidak ada talazum yang demikian. Kedua-duanya adalah bagus untuk meringankan beban keluarga si mati, jiran-jiran. Tapi ini amalan orang Melayu ada dah buat sunnah tu. So walaupun jamuan di rumah si mati, yang bawa makanan biasanya jiran. Jiran bawa gula, bawa apa, bawa lauk, bawa apa, hanya kan hidang di rumah si mati. Dan si mati pun lebih hilang sedih dia bila berjumpa dengan kawan-kawan pun kata sabaran, sabaran tuan haji, nampak macam mana ada takdir Allah dan sampai masa. Dan biasanya adat di tempat kita, tuan rumah akan rasa sedih dan keberatan kalau jemputan dia tidak dipenuhi. Dia sediakan makanan nak sedekah orang ramai, tak ada orang datang misalnya, itu lebih menyedihkan dia lagi. Jadi tengok ya. Tapi kalau sampai kita membebankan tuan rumah, jangan. Kita pula datang, bila nak jamu ni? Hamba Allah tu tengah susah, keluarga meninggal, kita pula bebankan diri suruh masak makanan untuk kita, itu jangan. Maksudnya di sini kalau dengan sukarela, ada sandaran daripada kejadian tadi, Nabi SAW tidak menolak dijemput untuk makan selepas daripada berkebumian. Jadi tentang bilangan-bilangan hari itu, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang di muka surat 215 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa
ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نترضى بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والعفو منكم.